pagi anda pasti diceria dengan kehadiran mereka. Awesome. Stop it. I need to ask you something. What? Please, come closer. What is it? Will you go penguin sledding with me? Sure, I guess. Come on here. You tell us. How'd you get in the ice? And why aren't you frozen? Good morning, everyone. Assalamualaikum. Are you alright? Wake up, buddy. So, sementara kita tunggu pukul 11. Bolehlah kata nak prepare air ke apa ke kan. What is that thing? Stop! My flying bicycle. Right. And this is Katara, my flying sister. Don't worry, it'll wash out. You guys live around here? Don't answer that. Did you see that crazy bolt of light? He was probably trying to signal the fire name. So, terima kasih kepada yang register untuk talk hari ini. Kita akan start dalam pukul 11. So, feel free untuk ambil air ke makanan ke, sejam nak tunggu, nak dengar. How? Assalamualaikum Puan Zuraida. Terima kasih kerana join hari ni . Kita tunggu pukul 11. Okay. Oh, to eat also. Alright. Sorry? Sorry, Puan? Ida from Adla. Yes. Assalamualaikum, Ida. Waalaikumsalam. Gambar tak ada lagi. Kejap ya. Anda mestilah sudah pun beroperasi sekurang-kurangnya 6 bulan. Dan saya difahamkan oleh pihak BSN, sekiranya anda ingin membuat permohonan, anda boleh menyimak www.mybsn.com.my. Selain daripada itu, adakah semua ditentukan mereka ingin permohonan? Maksudnya adakah apa ni had umur kepada mereka yang memohon, contohnya kalau awal kemas umur 61 tahun, adakah mereka ni layak ataupun bagaimana Cik Azian?
Setakat ni kita telah letakkan syarat-syarat umur seperti yang Kita akan start pukul 11 ya. Harap bersabar. Sehingga 60 tahun daripada 21 tahun sampai 3 tahun. Alhamdulillah, maksudnya kepada mereka-mereka pemohon bakal-bakal pemohon yang berumur di antara 21 hingga 65 tahun telah minimum 6 bulan beroperasi berniaga ni memang layak untuk pemohon ya Cik Azian? Ya, ya. Baik, alhamdulillah. Baik, seterusnya kita nak tanya juga, ada yang bertanya berapa lama tempoh pihak BSN untuk proses mereka punya permohonan? Permohonan yang lengkap ya, yang lengkap seperti kita kata apa yang lengkap dengan 3 dokumen utama ya. Seperti biasanya dia akan melalui satu proses di mana untuk kita pun kena proses ya. Kalau setakat hari ini yang saya boleh katakan ia sebanyak 5 hari bekerja. Proses Ya, tapi kita pun tengok dalam keadaan nilai pun terputus-putus sekarang ni kan dengan MCO dan kami tidak menjangkakan dia. Taklah. Ini suara. Suara. Dan kami Kita menantikan kemunculan Datin Dr. Liz ya. Assalamualaikum semua. Kita masih tunggu lagi participants nak masuk. So kita just give few more minutes before insyaAllah dalam pukul 11 kita akan bersiaran. Kita masih tunggu juga ahli panelis nak masuk. Alright, so moderator for Adla nak contact the panelis, minta mereka masuk sekarang. Jadi kalau cepat kita boleh mulakanlah perbincangan kita pada hari ini. Jadi sebelum kita mulakan perbincangan, saya pun ingin mengalu-alukanlah semua yang berada yang join platform Zoom kita pada hari ini, webinar kita pada hari ini. Macam saya cakap, masalah keuangan yang kita hadapi sekarang ni di dalam masa COVID-19. Jadi ini adalah salah satu inisiatif yang dibuat oleh kami. Kami adalah pusat training center. Okay, kita adalah one stop center keusahawanan yang bertempat di Ampang Point. Jadi macam mana yang semua telah tahu, kita pun telah diberi perintah oleh kerajaan untuk berada di rumah. Jadi masa yang begini kami mengambil untuk bersiaran secara online supaya kita semua dapat bersama-sama share our knowledge, so everyone kat luar sana kita akan dapat continuity of education from each other and also open for discussion. Ni saya nampak panel pun dah masuk. Can we start now? Dengar. Boleh. Saya. For Ali, saya minta mereka on their video ya. Please on their video. If you can on your video. Siapa yang rasa nak on the video, nak nampak muka kan? Tak apa, tak ada masalah.
boleh saja. Alright. Boleh dengar ke, Dr. Liz? Boleh. Kita nak test dulu. Dr. Buci, can you say something? Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Azmin, something kau dengar ya? Okay, saya ingin kita start lah sekarang because time pun ada about 1 hour. Siapa yang akan join tu kita just minta korang join itulah, korang akan keluar masuk. It's up to individual ya. Kalau rasa contact ke apa tu boleh lah, boleh pergi. Okay, saya akan mulakan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada semua yang join this webinar. Very good morning. Hari ini adalah hari yang ke-16 kita berada di rumah. And I think Alhamdulillah we have survived for the last 2 weeks. Now what's most important sekarang ni, kita nak fikir macam mana kita nak survive for the next another 2 weeks to come. And insyaAllah, you know, by having this interaction bersama people that are positive, like-minded, we will be able, kita akan dapat kita mengatasi masalah yang kita hadapi. Jadi kami di Adla adalah satu one-stop center keusahawanan. We focus on a lot of programs related to soft skill, berkaitan dengan personal development of keusahawanan, and we also tekankan work-life balance, di mana we feel like usahawan need to know how to balance the life and also work. So itu salah satu benda yang kita buat. Jadi pada hari ini kita ingin berbincang masalah keuangan. That is a topik yang saya rasa semua orang at this point of time memang ingin tahu, tertanya-tanya bagaimanakah kita sebagai seorang individu dan juga sebagai seorang majikan, kalau kita bekerja dan kalau kita run a business, kita pun ada staff yang we have to handle. So kita akan berbincang tentang dua perkara ini. Jadi dengan kita pada hari ini, saya telah membawa dua ahli panelis. Mereka juga adalah kawan-kawan saya. Alhamdulillah, you know, kita ada kawan-kawan yang positif yang ingin tolong kita pada masa ini. Jadi before kita start, I just nak cakap, saya akan introduce mereka. Jadi kita akan bawa mereka untuk berbincang dalam masa 10 to 15 minutes. Setiap mereka akan diberi masa untuk bercakap tentang topik yang kita bawa pada hari ini, dan lepas tu kita akan buka for Q&A. Jadi masa diorang bercakap, saya minta semua off dulu the audio. Jadi kalau siapa yang nak bertanya soalan selepas all the panelists sudah bercakap, you can on your audio and ask the question, you know, kepada mereka. And kalau saya pun boleh jawab, insyaAllah saya akan jawab. So let me just introduce ahli panelis kita pada hari ini. Kita ada two charming, beautiful ladies with us, you know. Hari ini semua lawa, ceria macam nak pergi kerja. Alhamdulillah. Work from home. Work from home, we have to continue working. Kita ada spirit that we must continue working. Kita ada Puan Azlin Syed, yeah. She's actually an Islamic financial planner as well as a chartered accountant. Dia adalah pengasas agensi AMS Empire, a one-stop financial solution. She started in 2015. Alhamdulillah, you know, she has been doing this business for the last 5 years, and dia ada banyak perkara yang dia boleh share with us. Dia adalah juga member to the Malaysian Institute dan juga Deputy Treasurer of Niagawati Malaysia. Okay, so I welcome Puan Azlin. Saya banyak dulu. Alright, kawan lama saya, kawan baik, dah lama sangat kenal dia, dah 20 tahun lebih. Dia adalah pengasas Elite Wealth Advisor. Okay, she has been around in the industry for over 20 tahun. So, adalah juga seorang mentor dan speaker di dalam keuangan. Jadi banyak dia boleh share dengan kita hari ini. Dia ada juga juga very I'm happy to see she's also a cancer survivor. Jadi untuk berjuang tu kita semangat dia memang something that we actually learn from her.
Jadi sekarang ni kita akan bawa dulu Puan Azmin Said untuk share, Syaza, I'm not sure where are you? Saya tak nampak dah Syaza. Okay, Syaza kat situ. Okay, Syaza, maybe you switch on your ni. Jadi welcome everyone. Siapa yang masuk, saya welcome sekali lagi semua orang pada hari ini. Saya akan pass the discussion to Puan Azmin Said. Okay, Azlin, I over you. Okey. Assalamualaikum semua dan terima kasih kepada Datin Lee. Boleh dengar ke suara saya? Boleh dengar kan? Kalau yang belum mute tu minta mute lah sebab ada bunyi bising-bising sikit. Okey. Terima kasih dan alhamdulillah kita diberi peluang untuk session ni. Untuk COVID-19 ni kita bukan sebenarnya risau masalah kesihatan je, masalah financial pun kita risau sebab kita tak boleh keluar dan memang terjejaslah pendapatan terutamanya bagi yang bekerja sendiri ataupun pendapatan tak tetap ataupun maybe walaupun gaji tetap tapi company yang bukan yang stabil. Jadi untuk mengurangkan kerisauan kita, that's why hari ni kita tak nak stress-stress, kita happy. Dalam masa yang sama kita boleh share idea ya. Okay. So kita start dengan sharing my slide dulu. Okay. Okay. So macam mana topik kita, boleh nampak slide ke? Boleh. Okay. Dah nampak slide. So how to manage kita punya financial crisis during COVID-19 ya. So ini I just share dulu summary. So kalau lepas ni nak tanya soalan, boleh tanya soalan. So apa yang sekarang ni boleh dikatakan macam panic saving. Sebab bila start kerajaan announce yang PKP tak boleh keluar 18 hari bulan itu kan. Jadi 17 hari bulan orang dah start keluar beli barang untuk 2 minggu tak boleh keluar ni. So untuk orang yang ada saving, dia tak ada masalah. Itu yang dia borong sampai 3 troli. Tapi masa tu kan tengah bulan, dah 18 hari bulan. Jadi orang yang cukup-cukup makan tu, maybe dia ada tinggal 100 or 50 ringgit je in the pocket kan. So nak beli roti, gardenia sebungkus je. Yang orang lain dah beli sampai 3. So dia cannot buy stock untuk 2 minggu kan. So masa ni kita dah nampak pentingnya tabung kecemasan. So hari ini salah satu tips macam mana kita nak buat untuk menangani financial crisis yang macam COVID-19 ni kita tak pernah jangka sebelum ni. So terutama dia kalau macam orang yang sentiasa bergaji tetap, dia tak pernah rasa perkara-perkara begini seperti berlaku. So that's why kalau dulu orang tu kita pesan kena ada simpan untuk saving kecemasan, kita tak tahu langit tak selalu cerah kan. Jadi ini kita dah nampak dah. Kalau orang yang tak ada saving ni kita dah nampak struggle macam mana nak survive. Dah 2 minggu PKP ni sambung lagi 2 minggu, lagi risau cukupkah kita punya saving. Jadi antara ni ini yang saya dapat daripada Bank Negara punya kajian, 3/4 rakyat Malaysia tak ada simpanan kecemasan walaupun 1,000. Jadi kita dengar macam tak betul ke 3/4 yang 1,000, sebab kalau nak ikutkan yang golongan yang betul-betul tak berkemampuan, kita tahu yang ais pagi makan pagi memanglah 1,000 tu too high. Tapi kalau 3/4 ni macam seolah-olah yang golongan M40 pun tak ada saving RM1,000. Sebab adakah macam kita betul-betul tak mampu untuk menyimpan ataupun kesedaran awareness kita yang pentingnya ada tabung kecemasan ni tak berapa kurang. Macam jika utamanya di kalangan orang Melayu lah, memang nak menyimpan tu agak susah. So sekarang ni inilah masanya walaupun dah lepas kita start balik, kita dah nampak dah penting kena ada tabung kecemasan sekurang-kurangnya 1,000. So kalau 1,000 ni kita 1,000 sebulan tak boleh keluar rumah, kita boleh survive jugalah. Sekarang ni kita dalam survival mode lah, beli barang mengikut keperluan kita. Okey, macam dan ada bila keluarnya sekarang ni isu sekarang, ramai juga saya dapat soalan. So sebenarnya berapa tabung kecemasan yang kita perlu ada? Berapa minima yang patut kita ada? So ini adalah saya share basic lah. Macam mana, berapa tabung kecemasan, berapa dana yang kita patut ada. So, secara basic dia, yang kita perlu adalah minimum perbelanjaan bulanan kita. Perbelanjaan bulanan ni yang macam contoh, kita tak boleh keluar sekarang ni, apa yang kita terpaksa belanja. So, macam contoh, belanja isi rumah, belanja barang-barang makan. Sekarang ni bukan untuk masa bermewah, apa yang keperluan kita
contoh kita tak ada pendapatan dalam masa sebulan ni, berapa yang kita perlu ada untuk survive dan untuk bayar kita punya bil-bil elektrik lah, bil api, bil air. Tetapi alhamdulillah bayaran pinjaman kita ada dapat pelepasan juga, itu nanti saya share kemudian. Contoh, saya bagi contoh RM2,000 lah untuk satu family tu. Kalau untuk dia survive, dia perlukan RM2,000. Jadi kalau untuk 6 bulan kena ada RM12,000. So RM12,000 sekurang-kurangnya ada. So kalau untuk usahawan pula, so inilah maksudnya 6 bulan cash reserve yang dia perlu patut simpan if anything happen untuk bayar yang basic-basic. Okay? Okay, jangan risau soal macam mana lah, RM1,000 pun tak ada, macam mana nak cari RM12,000 kan? So ini adalah basic guideline ya. So macam mana kita nak bantu sekarang ni, better start now, better late than never lah. So alhamdulillah dalam masa krisis sekarang ini, kerajaan banyak bantu dan ambil tindakan yang segera untuk, dah tahu rakyat dah panic saving kan. So ini adalah salah satu cara yang kerajaan bantu sekarang ni, memang kita nak cash. Sebab kita dah tak ramai orang ada tabung kecemasan, ini adalah satu langkah yang kerajaan bantu. Terus kerajaan announce boleh keluar ke akaun 2 KWSP untuk COVID-19. Kalau kita tahu, akaun 2 KWSP hanya dibenar keluar untuk perkara seperti perumahan, education, perubatan. So ini memang kebenaran khas khusus untuk COVID-19 ni, maksimum RM500 sebulan selama 12 bulan bermula 1 April semalam. Semalam dah sistem KWSP dah hang dah down dah sebab memang orang dah apply kan. So ada juga tanya macam mana nak keluar. So macam mana cara proses pengeluaran dia. Dia ada 3 cara. Satu melalui iAccount, okay, melalui email. Kalau email dia ada form tu kita ambil daripada website dan ataupun kita post. So ini saya dapat berita semalam satu branch KWSP 200 orang berkumpul di luar branch. So janganlah panik rakyat Malaysia. Memang KWSP pun tutup sekarang. So bila berkumpul ramai-ramai tu pun nanti lagi lah menyebarkan virus kan. So jangan panik, jangan serbu pejabat KWSP. Memang sistem down sekarang. So kalau nak masuklah pukul 1:30 pagi ke time yang tak peak hours Saya kenapa RM500? Kenapa kerajaan tetapkan RM500? Sebab RM500 tu macam is a basic untuk kita beli barang keperluan rumah kalau macam yang tak ada cash langsung. So ambil peluang ni, bila kita apply RM500 sebulan ni, dia akan automatic selama setahun akan masuk dalam kita punya account bank. So ini adalah untuk kita tambah tadi, tabung kecemasan kita tak cukup tadi kan. So tambah. So memang ini kita memang kena disiplin, benda ni guna untuk betul-betul keperluan. Jangan salah gunakan apa kerajaan yang benarkan sekarang ni lah. Okay, ini salah satu bantuan yang kita dapat. Okay, dan kedua, ada yang tanya, saya tak ada KWSP, saya dah kerja sendiri kan. So kalau yang mencarum dengan PRS is Private Retirement Scheme ataupun skim perserahan swasta, salah satu skim tambahan voluntary untuk bersimpan untuk pasaraan. So kerajaan faham, kerajaan benarkan juga boleh keluar dari akaun B. Akaun B is like akaun 2 KWSP, boleh keluar RM1,500 tanpa penalti cukai. Sebab sepatutnya kalau keluar pada akaun B ni hanya sekali setahun dan kena tax penalti sebab kita dah dapat pelepasan cukai daripada tax. So ini pun alhamdulillah kerajaan bantu lagi kalau macam tak cukup keluar daripada KWSP ataupun yang tak ada KWSP boleh keluar daripada sini ya. Okay. Lagi satu juga, ini pun kerajaan bantu juga, bantuan prihatin nasional untuk golongan B40, M40. B40 ni apa B40 ni? Yang bawah 4,000, pendapatan 4,000 ke bawah. So, dan yang M40 4,000 hingga 8,000. Jadi start daripada April akan diberi bantuan 1,600 ni dua kali bayar. Maksudnya April 1,000, Mei 600. Ini pun tak perlu call ataupun sebab lembaga asid. Okay, ini kena berdaftar dengan lembaga asid. So kalau individu yang memang penerima dulu BRIM, sekarang bantuan sara hidup, dia automatik akan dapat SMS, dia akan automatik nanti akan dapat bantuan ini. So kalau yang M40 pula, kalau dia memang pembayar cukai, dah ada rekod dengan lembaga asid pun, dia layak juga dapat. So ini pun, inilah contoh-contoh cash yang kerajaan bantu untuk segera kita survive sekarang, okay? Okay, selain daripada ni, okay, ini pun moratorium, pembayaran tangguhan bayaran balik pinjaman selama 6 bulan diberikan kepada semua individu dan PKS yang meminjam. So penangguhan tu
automatik, tak payah nak apply pun. Macam contoh kita ada pinjaman kenderaan, pinjaman kereta, pinjaman peribadi. So ini yang sebenarnya kita risau. 6 bulan atau 2 bulan ni macam mana nak bayar, nanti kan kena tarik pula kereta kan. So kalau yang tak, mungkin dia dah selesa, dia masih dapat pendapatan, dia tak nak penangguhan ni, dia inform bank. And then untuk orang yang dia punya loan tak cantik, kalau dia ada overdue for 90 days, dia memang tak layak lah dapat ni. Sebab tu kita kena jaga kita punya pengurusan kewangan tu dengan bank tu kena cantik, bayar loan tu every month. Okay. Ada juga soalan favorite lah kalau dekat Facebook ke, tanya patut ambil tak moratorium ni. Okay. So saya bahagikan kepada 6 kategori. Okay. 2 kategori ni gaji kekal, ada simpanan kecemasan 6 bulan ataupun simpanan dia cukup setahun gaji. So 2 kategori ni mungkin tak nampak keperluan yang mendesak untuk diambil moratorium ni sebab cash dia cukup. Tetapi ambil peluang untuk tengok balik, untuk kita susun balik kita punya perancangan kewangan. Mungkin kita ada hutang, contoh kredit kad, sebab kredit kad tak dapat moratorium dan interest dia tinggi. Contoh, saya bagi contoh pinjaman kereta kita 1,000, pinjaman dia tu kereta mewah lah kan 1,000 kan. So kita bagilah pinjaman kereta 500, pinjaman rumah 1,000, 1,500. So kalau kita ambil moratorium kita ada lebihan cash 1,500 kan. So kalau kita ada hutang kredit kad 5,000, 6,000 yang selama ni kita bayar minimum je. So ambil 1,500 ni try to settle. Ataupun kita ada pinjaman peribadi yang tak termasuk dalam bank ni. Ataupun pinjaman dengan kawan ke, dengan saudara ke, sebab dia orang pun struggle sekarang. So ambil peluang ni, bayarlah hutang. Okay? Ataupun ada juga yang tanya, boleh tak macam dia okay, stable, pinjaman pun tak ada, untuk dia ambil peluang ni untuk simpan atau labur. Okay, boleh, tapi kena disiplin. Maksudnya dia kena cari instrumen kewangan yang memberikan pulangan tu lagi tinggi daripada interest, sebab yang ni hanya tangguhkan je. So interest tu you still kena bayar, maksudnya tempoh tu dipanjangkan 6 bulan. Okay? So untuk yang 4 kategori ni, maksudnya gaji dipotong, jejaskan bajet kita, tak ada simpanan, gaji status kerja stabil, tak ada pendapatan atau berhentikan kerja, memang inilah maksudnya bantuan yang kita perlukan sangat-sangat. Simpan di tempat yang maksudnya simpanan yang low risk, sebab kita akan gunakan duit, sebab kita tak tahu dalam masa 6 bulan walaupun kita masih bekerja sekarang, kita pun tak tahu company kita boleh survive sampai bila kan, ataupun mungkin kita pun nak bantu majikan kita. So ambillah peluang ini, simpan di tempat. Kalau rasa tak disiplin, rasa tak boleh, aku takut nak ambil, nanti takut belanja kan, so mungkin anda perlukan perunding kewangan yang membantu anda untuk sponsor anda. Okay, so ini okay, last kali just slide saya ini for usahawan. Contoh, memang sekarang ni yang paling terkesan adalah usahawan, terutamanya untuk usahawan kecil dan sederhana dan SME. Kalau saya tahu, bos semua kalau boleh tak nak pun nak buangkan staff, kita pun faham staff terlalu susah, tapi kita pun nak survive kan. So apa yang boleh buat untuk usahawan, so tengok balik, check balik kos-kos apa yang kita boleh kurangkan, macam utility bills. Okay, yang kurangkan mungkin kita boleh discuss, negotiate dengan staff. Okay, kurangkan kerja dan kita pun kurangkan bayar pendapatan. So daripada kita kena berhentikan staff orang, itulah kita dapat, ataupun daripada kita hilang pekerjaan, kurang pendapatan sikit sekarang, maknanya kita pun bantu bos kita. Dan okay, and then okay, dan freezing bonus payment. So ini pun salah satu yang saya cakap, kena simpan tabung kemasan yang tadi kerajaan bagi tu. Mungkin sekarang kita ada pendapatan, tapi kita kena bersedia, company kita ataupun organisasi kita tak boleh dah nak declare bonus tahun depan. Tak ada dah kenaikan gaji tahun depan. Jadi yang cash reserve kita dapat tadi itulah kita simpan, nanti anak nak masuk sekolah tahun depan kan. Jadi ambillah peluang ini untuk kita simpan. Dan ini for employer boleh juga reducekan time overtime dan ambil program subsidi upah ni. Dan memang kita tak boleh nak ambil dah pekerja baru, dan kalau kita mampu nak offer early retirement untuk kita punya staff. Dan ini semua mesti kena ada agreement, mutual agreement dengan kita punya staff. Okay, ini adalah antara tips yang tips yang saya boleh share a bit macam mana kita nak menangani krisis ni lah. So itu saja topik saya, dan mungkin nanti Dr. Siti Zainab akan sambung lagi bagaimana tips dengan apa yang boleh di-share lah. Okay, terima kasih.
Okay, terima kasih Azlin for the sharing. Okay, first and foremost ada sedikit technical masalah in terms of audio. So saya pun tak berapa fasih sangat lah in terms of ni, but kalau boleh dia please mute you punya audio. Saya bila kita punya panelis bercakap tu kita dengar. Alright. The other one tu soal ada Azli ada cakap dia tak dapat dengar. Saya tak tahu mana Azli. Tapi Azli mungkin you tak on you punya audio lah. You kena on ya audio you. On audio. Bukan you. Azli, nama dia Azli. Okay. Azli. Okay. Satu lagi pasal Q&A. Okay, Q&A kita lagi lepas ni kita akan ada Q&A. What we do, we will facilitate in terms of panelists boleh jawab soalan, and of course kita pun bagi peluang kepada partisipan untuk jawab soalan. Kan mungkin di antara kalangan di sini ada juga partisipan yang well versed dalam sektor keuangan. Jadi kita akan control the crowd, maknanya siapa yang nak bercakap saja akan on the audio lah. Jadi kita tak nak ada cross line ya. So terima kasih Azlin, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kerana sharing with us. Okay, because it's very important for us to understand all the various pakej rancangan yang telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada kita sebagai individu, and nak tengok dekat mana yang kita boleh take the advantage, macam Azlin cakap lah, sebenarnya kalau kita tengok sekali direct, kita tak berapa nampak yang benda tu mungkin tidak memberi apa manfaat kepada kita. Tapi when we go deeper, when kita understand the moratorium especially, macam mana kita boleh be able to get the extra cash flow and all this, then baru kita faham. So that's why kita kat sini ada buat perbincangan lah. This is where all the ahli-ahli panelis yang kata hebat-hebat belaka dalam keuangan yang dapat menolong kita. Jadi dengan tidak buang masa, saya ingin membawa our second panelist, that is Dr. Siti Zainah daripada Elite Wealth Advisor untuk share dengan kita. Dr. Siti, are you ready? Siti? Yes, saya. Are you ready? Okay, so I you. Saya pun ada putus-putus lah, pendengaran tak dengar. Kita dengar you, we can hear you. Okay. Alright, saya teruskan rentetan daripada ilmuwan yang dikongsi oleh Puan Azlin, sangat bagus. Saya akan zoom kepada ekonomi semasa, juga ekonomi sebelum ni. Bukan kita nak visualize, kita nak affirm for the future coronavirus, tapi sebagai seorang individu, especially juga kepada semua usahawan, kita kena anticipate, bersedia. Dan untuk anticipate dan bersedia, kita kena first mengenali apa yang kita sedang hadapi ni. So saya memang semua orang sekarang ni pastinya timbul perasaan risau dari segi kesihatan seperti yang Puan Azlin mention kan. Dan of course dari segi keuangan. So Puan Azlin dah sentuh tentang benefit-benefit stimulus package perancangan ekonomi yang kerajaan kita beri. In fact banyak juga pihak swasta juga yang beri. Kita kena mencari. Sebab orang yang berjaya ni, especially masa krisis ni, adalah orang yang cepat untuk memahami, pertamanya, cepat untuk belajar ilmu baru, cepat untuk, nombor 3, adapt, dan cepat untuk bertindak. Kita ada masalah banyak kita dengar perkataan the new normal. The new normal. This is the new normal. Okay. And anak saya masuk. Okay. Saya nak sentuh dari segi bila kita dapat keuangan. Kepada mereka yang dapat ke tidak dapat keuangan, nak sentuh mengenai keuangan di masa COVID. Sebab we do not know how long it will last. Kita tidak tahu. So kalau nak cerita tentang how long it will last, saya tak sempat lah pula semalam patutnya nak berjanji nak bagi graf ni. Saya tutup pintu. Saya buat sedikit, saya buat chart ni untuk saya mengetuai satu tim usahawan keuangan.
konsultan kewangan dan penasihat kewangan. So kita kena tahu ya, sebelum ni saya buat 40 years of study, apakah peristiwa-peristiwa dunia yang efek ekonomi. Of course yang efek individu dan juga perniagaan. So saya go back to 40 tahun lah, tak adalah lama sangat 40 tahun. Atau saya start dengan H1N1 tahun 1997. Masa tu melanda dunia 1997 dan kematian 485 orang. Lepas tu Nipah 98, lepas tu SARS tahun 2002, lepas tu H1N1 tahun 2009. H1N1 antara yang peristiwa atau wabak yang agak besar bagi saya bila saya baca ni, sebab lebih daripada 1 juta cases dan kematian lebih daripada 284,000. Kenapa saya bercerita ni, nanti saya akan kaitkan dengan ekonomi dan juga perniagaan dan individu. Lepas tu H7N9 bird flu again. Lepas tu currently kita facing coronavirus, lebih daripada 900,000 kes dan lebih daripada 47,000 kematian. So dalam masa 30-40 tahun ni kita ada lebih daripada 10 peristiwa dan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih daripada 6 wabak ataupun peristiwa yang berkaitan dengan kesihatan. But kita bounce back. So macam mana kita nak bounce back? Okay, pertamanya sekarang ni macam mana kita nak menghadapi sekarang ni semasa coronavirus. Pertamanya kita kena bila berbelanja seperti Puan Azim mention tadi, some will get a stimulus package. Bila berbelanja start pada hari ini kita kena berhemah. Actually daripada mula kita PKP di rumah kan, kita dah tak keluar. Mungkin seminggu sekali ketua keluarga kena pergi membeli belah lah. Kena start daripada PKP atau bulan ini senaraikan apa perbelanjaan kita. Itu pertamanya lah poin menghadapi COVID ni, menghadapi PKP ni kena senarai apa perbelanjaan kita. Kenapa? Nombor 2, sebab kita kena berhemah dari segi kita kena fokus pada keperluan sahaja. Keperluan sahaja, bukan pada kemewahan. Ni I know terpulang pada some people, bagi saya kalau kita nak berjaya dalam menangani, menyimpan dan menguruskan keuangan masa COVID-19 ni, kita kena berhemah dalam berbelanja. So tulis, list down, berhemah, tik yang perlu saja. Kadang-kadang kita ni duduk dengan iPad ke handphone kan, kita buat online grocery. Saya lah online grocery yang bahan-bahan kering tu, tik sekali tengok total jumlah. So itu tidak bijak. So saya back, saya antik mana yang tidak perlu. Macam tadi Puan Azim mention, and banyak kali keluar dekat TV, our Perdana Menteri mention, jangan panic buying. Okay, beli yang perlu sahaja. Okay, lepas tu next is of course bila menangani COVID-19 atau menangani peristiwa yang sedikit menyebabkan slow dalam ekonomi, kita kena ada plan A, kita kena ada plan B dan kita kena even ada worst case scenario punya plan. Worst case scenario plan. Alright, but before we go into worst case scenario, of course COVID challenge ni kita kena bersedia kita punya minda. Okay, especially kepada individu dan malahan istimewanya sekali kepada usahawan lah, you kena have a very strong minda. Macam semalam saya tonton satu temu ramah antara dengan our Menteri Besar Selangor. So semasa temu ramah tu Menteri Besar Selangor menyatakan saya zoom kat Selangor lah dulu ini sebagai contoh. Selangor mempunyai 80,000 lesen penjaja. 80,000 lesen penjaja. So itu menunjukkan dengan PKP ni 80,000 penjaja ni I would say 80% akan terjejas. Sebab tu saya mention tadi yang berjaya kena cepat memahami apa yang kita tengah facing sekarang dan kita kena ada ilmu macam mana nak menanganinya. Ketiga, kita kena ubah cara kita berniaga, cara kita bekerja dan keempat, kita kena cepat-cepat apply. Kenapa saya mention dari segi cepat-cepat apply? Okay,
Dua ni sekarang kita kena fikir. Remember the new normal? The new normal is sekarang ni mau tak mau is era digitalization atau era teknologi. Kena dah, kena. Even saya dulu pun macam alamak nak kena smartphone kan. Saya ni generasi X, smartphone dan sebagainya. Saya ni jenis yang kalau telefon yang pentingnya yang perlu tak boleh telefon, boleh message. Boleh call, boleh message. Sekarang business semua menerusi handphone. Nak buat poster pun pakai handphone rupanya very fast. So ni zaman teknologi, e-digitalization, and kedua zaman delivery, zaman Grab. I'm not talking about the company Grab, I'm talking about sebab bila kita berniaga ni macam-macam. It can be banyak orang terlalu fokus on food sekarang ni bila kat PKP ni, betul tak semua orang? Okay. Bila kita berniaga, kita sebenarnya kita memindahkan produk kita daripada one location to another. It can be a product, it can be food, it can be even services, it can be barang-barang kan. So kita kena fikir sekarang macam mana nak memindahkan produk-produk kita semasa PKP ni. Tu saya mention tadi, e-digitalization, teknologi. Macam mana nak memarket kita punya produk-produk dalam teknologi ni, menggunakan social media, menggunakan WhatsApp, menggunakan IG, PM, DM, semua ni. Buat poster, semua tu kena fikir. And then dari segi delivery, mungkin sebelum ni kalau ada sesiapa yang mempunyai company kecil-kecilan buat delivery, masa ni kena fikir mega dah. There'll be a lot of peniaga yang memerlukan, even individu yang memerlukan perkhidmatan delivery. So that's why kadang-kadang dugaan daripada satu sektor akan menjadi kelebihan kepada sektor yang lain. Itu sebab kita sebagai individu dan sebagai peniaga, khususnya kita kena cepat bertindak. Kita kena cepat cari ilmu. Tak kisahlah produk kita tu walaupun perniagaan kita kecil sampailah ke besar-besar. Cut cost tu memang perlu kadang-kadang. It will happen. That will be the worst case scenario lah. Tapi bila saya nak talk about economy lah macam saya mention tentang apa tadi wabak-wabak, virus, selang-selinya 1998, 2008, 2018 kita mengalami world financial crisis. 98, 2008, 2018. I believe siapa yang 30-an, 40-an dan ke atas tu memang merasalah, especially 1998 dengan 2008. So bila world financial crisis, maknanya the whole world, satu dunia mengalami masalah keuangan. Zoom kepada Malaysia, termasuklah Malaysia. Saya ingat lagi masa 2008 ni, ini nak bercerita tentang perniagaan yang perkilangan contohnya, atau mengeluarkan bahan mentau, mengeluarkan something yang you import, yang you export. So saya punya kakak ipar, dia bekerja di sebuah kilang yang ekspor barangan ke Amerika. So kilang tu dulu beroperasi selalunya 7 hari. Lepas tu dia cut down ke 5 hari. Lepas tu cut down ke 4 hari. Lepas tu 3 hari bekerja saja. Kerana kilang tu kakak ipar saya cerita mengalami masalah dari segi nak menerima pembayaran. So tapi dia still have to pay dia punya staff. Sebab masa dulu tidak adalah stimulus package macam sekarang ni. Bagus kita ada untuk usahawan. Remember kita ada 2 stimulus package tu kan, untuk pekerja yang dapat RM600 tu dan juga untuk majikan. Sebab sebenarnya nak keluar cepat daripada kemelesatan ekonomi atau kerisauan tentang keuangan ni, kita kena kerja lebih, bukan kena kerja kurang. In fact kita kena kerja 10 kali ganda selepas ini. Kenapa? Sebab PKP ni kita pun tak tahu sampai bila. Hopefully 14 hari bulan lah ya. 15 hari bulan kita boleh bekerja semula. But still saya pun tak tahu bila. Kita pun tak boleh nak garanti. Tengok kepada macam mana kita boleh menangani dalam masa lagi 2 minggu ni. Boleh tak kita kurangkan dan stopkan penularannya. So virus kita kena multiply kan, baru cepat ekonomi kita pulih. Sebab ikut wabak macam saya mention tadi 97, 98, 2002, wabak dan virus mengambil masa 4 hingga 8 bulan untuk recover.
4 hingga 8 bulan untuk recover. Itu yang saya mention tadi, kita kena ada ilmu supaya kita boleh anticipate dan bersedia dan berjaga-jaga dan even create benda baru untuk menangani ekonomi, menjanakan ekonomi baru untuk diri sendiri maupun keluarga dan juga syarikat. So 4 hingga 8 bulan dan paling lama ya pengurusan ataupun ekonomi naik balik semasa wabak ialah 12 bulan. Kita baru bulan yang keberapa. Tapi moga Allah naikkanlah ya wabak ni, hilangkanlah wabak ni. Okey. Tapi yang betul-betul drag ekonomi yang betul-betul impact Malaysia kalau ikutkan study saya ialah World Financial Crisis 1998, 2008, 2018. Itu mengambil masa 24 bulan untuk recover. Again saya ulang ya, semasa peristiwa-peristiwa challenge ekonomi ni akan ada sektor yang terasa, akan ada sektor yang mempunyai kelebihan. Macam I mention tadi lah, saya akan ulang lagi sekali yang sebelum ni saya akan jumpa, bila saya talk, saya buat Zoom meeting dengan tim saya sebab sebagai seorang usahawan, seorang leader ya, kepada semua usahawan di luar sana mesti sentiasa communicate dengan kita punya team, dengan kita punya staff, dengan pekerja-pekerja kita. Sebab itu yang akan nanti mempercepatkan proses pemulihan. Sebab kita kena bagi tahu, okey, satunya a lot of people akan merasa kerisauan tu. Ataupun mungkin segelintir, kalau tak semua pun segelintir. So kita kena pass the information. Faham tak apa yang kita alami? Faham tak akibat daripada coronavirus ni? Dan kenapa kena buat PKP ni? Apa yang kita boleh buat work from home ni? Seorang leader kena transfer all this information kepada staffnya. So sebagai semua usahawan, jangan duduk di rumah tunggu semua news kat TV tu baca. Kadang-kadang saya pun terbuat macam tu jugalah. Lepas tu suami saya tegur, sudah-sudahlah tu dan ambil handphone. Kalau saya terlalu, sebab saya ni very data person, very numbers person. So kita kena communicate. Macam saya mention tadi ya, kita nak cepat keluar daripada kemelut ni ataupun nak cuba halang daripada kemelesetan ekonomi ya, kita sama-sama kena bekerja lebih daripada biasa. Mencari idea, membuahkan idea lain daripada biasa. Ya. Lepas tu apa lagi saya nak mention ya. Okay, tadi mention about tabung kecemasan tu, ia perlu. Untuk usahawan ya, usahawan kena ada at least 6 months cash reserve. Untuk individu of course 6 bulan tunai. Saya setuju buat kata Puan Nazlin, everyone must have your own financial consultant, mesti ada. Walaupun kadang-kadang kita rasa kita pandai, mahir nak simpan duit sendiri, kadang-kadang kita terlupa. Contohnya sebagai usahawan sekarang ni, duit nak simpan kat mana? Nak labur takut, nak masuk dalam unit trust takut, nak masuk dalam equity takut, tapi nak macam beli murah. So kena ada seorang penasihat yang profesional untuk membantu anda. Sebab di dalam difficulty ada opportunity. Tapi kena keluar semangat. Macam mention tadi, kena readykan minda kita. And apa lagi saya nak share? Mungkin saya pass balik the meeting to Datin Lisa. Terima kasih for this opportunity. Saya bersedialah untuk apa-apa soalan. Okay, terima kasih Dr. Siti for the sharing, very good sharing, talking about world economy. Memang semalam saya dah pesan kepada both panelists to speak about different topics supaya kita akan dapat both side of the what's going on, and apa tip yang Dr. Siti bagi tadi, I think very good. Ahmad kata baik sekali, and kalau kita ikut apa yang dia cakap tu, insyaAllah lah would be able to manage our financials at this moment of time. Jadi sekarang ni kita akan buka the floor untuk soalan-soalan. So we want to make it as smooth as possible. Jadi siapa yang nak tanya soalan, please on your audio, and then tunjuklah muka you, nampak muka, and maybe ask that question, introduce yourself and then little bit, and then apa soalan tu berkaitan. Kalau insyaAllah, kalau the panelists will be able to answer, one of the panelists you can pick up the question. So I open the floor now. Kalau ada apa-apa soalan hari ni?
maybe saya nak tanya soalan lah kalau semua tengah menunggu soalan. Okey, pada masa sekarang ni kita tengok government, one of the package rancangan yang telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan, I think about 1 week ago, mengenai ekstra dana-dana yang dikeluarkan oleh pihak untuk SME PKS. Jadi is it is it the right time for the usahawan to take up this benefit, will it be contributing to extra struggles in terms of the payment to come in next few months? So saya ingin mendengar pendapat daripada panelis tentang ekstra dana yang kita boleh dapat. So kita tengok Bank Simpanan Nasional, CGC dan beberapa lagi yang telah keluarkan ekstra dana-dana untuk usahawan. Okay, saya bagi sikit pendapat. So kalau it's good ada bantuan daripada BSN and government untuk dana-dana untuk usahawan ni. Tapi sebelum usahawan membuat keputusan perlu ambil atau berapa nak perlu ambil tu, macam Dr. Siti kata tu lah, kena ada planning juga. Maksud dia kalau kita ambil dana tu, kita punya strategic plan pun kita kena plan juga. Nanti kalau kita ambil dana tapi kita pun tak tahu, maybe kita punya produk or service tu tak diperlukan lagi dalam masa selepas ni. Jadi kita kena tengok juga, kena buat juga maksudnya meeting with our team. Either kita kena, contoh kalau macam setengah produk tu, either kita kena keluarkan stok dulu a few produk atau apa hot selling yang you patut keluarkan dulu ke. Maksudnya kena sit down and align what planning that yang kita sesuai nak ambil dengan dana tu. Takut nanti kita ambil loan tapi kita punya business pun tak boleh nak sustain because kita do the same thing juga yang maybe yang takkan orang pun still in the berjimat juga kan. So memang kena look the whole picture lah. Okay, alright. Okay, ada ni pendapat daripada Dr. Siti tentang ekstra dana-dana yang dikeluarkan? Hello, saya nak tambah sikit. Bila talk about stimulus package daripada kerajaan, daripada pihak swasta, sama ada tunai ataupun dari segi bentuk loan. Okay, saya nak touch yang daripada government, yang package rancangan ekonomi prihatin rakyat yang paling direct tu, yang di mana untuk pihak pekerja individu dapat RM600 tu jika company tu mengeluarkan notis unpaid leave. Okay, dan kedua, insentif tu beri kepada majikan. Kalau majikan tu tidak memberi unpaid leave, still nak beroperasi seperti biasa, still kena keluarkan or run the business. Government bagi RM600 untuk top up kepada gaji. And bila saya baca ni, setiap package atau setiap yang kerajaan beri, kita kena tahu dia punya pro and cons. Contohnya untuk company yang mungkin dia punya perolehan sangat drastik turun, negatif 50%, maknanya kalau dulu maknanya separuh income jadi separuh, ataupun bukan, kalau dah tak separuh dah jadi kerugian. Kalau dia punya modal is actually separuh daripada income every month, tiba-tiba 50% dah income tu perolehan, jadi lepas tu turun lagi kepada 40%. Sebab walaupun nanti mungkin 14 hari bulan ni PKP ditarik, kita boleh bekerja, some people still will be skeptical, berhati-hati untuk keluar, berhati-hati untuk belanja, dan berhati-hati untuk belanja mewah lah, kan di luar dan sebagainya. So antara yang akan hit quite hard will be the food sector. So macam mana? Because at the end of the day, ini pesan saya kepada usahawan, at the end of the day you are paying the bill to the bosses, you are paying the bill. So you must know. Abang kata Azim tadi, perancangan you kena tahu plan A, plan B. Macam tadi, you must even know, get ready your worst case scenario. Tapi saya berharaplah itu tidak akan terjadi. Ikut statistik, setiap kali berlaku
peristiwa yang gugat sedikit ekonomi ekonomi dunia lah, khususnya Malaysia, 40% perniagaan akan tutup. Kita berdoa lah semoga kita tak melalui itu. So that's why tadi saya mention kita kena really go into e-digitalization, which is menggunakan teknologi, menggunakan Grab ataupun logistik. Okay, itu yang saya nak tambah. Okay. Terima kasih di atas jawapan. Ni ada one more soalan daripada Salini. Salini, you want me to read or you want to answer? You want to ask? Salini, maybe you want to actually tanya soalan tu. I'll leave it to you now, Salini. Maybe about the young entrepreneurs. Okay. Okay, young entrepreneurs is about sometimes they want to think they are in business for very maybe less than 2 years. So is it a good time to stay in business or think about going to workforce, because workforce is also not stable, kan? So what would be the best advice for the young entrepreneurs? Soalan dia, the best advice for the young entrepreneur, whether they should stay on board and continue doing the business ataupun they should just quit and go back to the workforce. Itu adalah soalan daripada Salini. Jadi saya tak tahu kalau panelis nak jawab soalan ni ataupun ada anyone from the floor ingin tolong menjawab soalan ni. But saya tujukan dululah pada pihak panelis kalau boleh nak jawab soalan ni. Kalau ada pendapat mengenai soalan ni. Mungkin boleh saya bagi pendapat. Memang saya tahu dalam keadaan ni bagi yang entrepreneur yang baru beli nak jinak mungkin rasa macam takutlah juga kan, yang kita dah bersemangat nak buat bisnes tiba-tiba jadi macam ni. So apa yang saya boleh buat, dan memang semua ni is experience. So kita tahu dengan semangat, dengan idea pun tak cukup kalau kita kat sini kita dah nampak lesson macam ada satu selebriti ni lah, maksudnya kalau beza orang berpendapatan tetap dengan orang yang bekerja sendiri ni. Orang pendapatan tetap ni gaji dia stagnan, RM2,000-3,000. Orang yang bisnes ni sometimes dia ada sikit, dia ada banyak. So bila dapat banyak tu kena beringat, kita tak bawa meja dia cakap. So benda tu kita kena bear in mind. So for young entrepreneur, that based on my experience, they are very good, they are very creative through online business, whatever. But from the awareness about saving, okay. So whatever is, you can try, but you kena tengok juga that you can survive tak for 6 months cash. But I know kalau for yang entrepreneur maybe dia tak boleh dapat banyak sebab EPF mungkin tak ada lagi, loan pun tak ada lagi, dia hanya boleh dapat bantuan yang kerajaan bagi itulah. So bila kita nak bisnes, you tengok from the cash jugalah. So if you rasa you takut and you want to go back to kerja makan gaji, boleh juga, tapi if you ada you punya keazaman tu, you still simpan, you jangan lupuskan. So one day when you want to join back business, you tahu dah apa yang you perlu ada. Cash and saving mesti ada. Itulah pendapat saya. Okay, thank you for the answer. Ni ada another question ni agak panjang daripada Cik J. Ishak. I'm not sure because I cannot see J. Ishak dekat sini. J. Ishak, you want to ask that question or you want me to read the question? J. Ishak? Cik J. Ishak? Please read. Okay, ni ada soalan daripada J. Dia kata, loans that commercial banks provide for micro SME, would it add to the current business debts? I think that was the first soalan tadi saya tanya. I think Azrin ada jawab. You know, as for moratorium, some banks will accumulate the interest. Once the 6 months are over, what do you propose if government tak bagi any relief for the business owners? Okay, itu satu soalan. The other soalan is, what about startup companies? Okay, itu similar soalan yang Salini tanya juga, because as young entrepreneurs are also startups company. Bila SSM and MIDAT previously was promoting entrepreneurship, now there are 900,000 companies out there. Okay, shouldn't they be happy in terms of accessibility? Alright, so these are two questions daripada Cik J. Ishak. Jadi saya nak tahu pihak panelis, you want to answer this?
question, it's kind of tough question to us to answer at this point of time because currently kalau look into the current situation yang we are all facing, of course the first package rancangan, the first one was a bit general. So when the government come up with the second package rancangan, it was more focusing on the individual. Of course, a directly cash incentive given to individual golongan B40 dan juga golongan M40. Itu was quite a direct impact to them in terms of giving them the extra cash flow benefits. Then the economy will also be sustainable when they also have the extra money to purchase. So when we look into that aspect. Tapi when we look into a company, government tidak give any direct cash incentive, it give in terms of moratorium, di mana company will be able to have cash savings by deferring the payments to the bank. Alright, so itu yang macam what Azlin and Dr. Bochi has mentioned. I'm just summarizing it, saying that with the extra cash benefits that we getting through the moratorium, we'll be able to plow back to the company. Okay, so maknanya kita boleh ambil balik peluang yang apa yang kita ada. Duit tu sebenarnya duit kita. It's actually our money, not the money given by the government. So instead of paying to the banks, we just take the money. This is where we will actually plow back to the company and make sure the company will be able to sustain, in terms of business sustainability for the next 6 months. Hopefully, the government will come out with another package rancangan directly impacting the SME, in terms of giving them cash incentive, which we are kata hoping lah. Kita tengah hoping and praying hard, that they will look into it in terms of giving benefits. So itu saya punya summarization. So mungkin ada anyone out there ingin memberi pendapat tentang apa yang topik yang ditanya ni. I open it to the floor and open to anyone in terms of giving their view. Boleh on your audio. Saya nak share pengalaman saya. Boleh? Okay. Saya nak share pengalaman saya. Saya start dalam industri kewangan dari tahun 2000. Lepas tu I was hit very hard 2001 masa first economy Malaysia masa US under attack lah. Remember kan 2001. Dan saya berkembang tanpa apa-apa stimulus. Saya memang start daripada scratch dengan duit sendiri berdikit-dikit. Dan sangat berhemah belanja. Thrifty lah orang kata, berdikit-dikit. 2008 bulan Februari saya buka pejabat. Alhamdulillah ada 100 orang dalam tim saya buka pejabat. Masa tu Februari, ekonomi okey lagi. Tiba-tiba pertengahan 2008 kita hit by US subprime loan crisis, kita pun terkena. Malaysia pun terkena. Itu yang saya cerita tentang yang kilang daripada 7 hari beroperasi jadi 3 hari beroperasi. Saya continue antara yang saya buat lah. Saya tak ambil apa-apa stimulus sebab satu perangai saya tak suka berhutang. Saya rasa ada mungkin segelintir rakan-rakan dalam forum ni pun macam tu. Saya tak suka tambah hutang dan saya tak suka berhutang. Jadi saya fikir macam mana saya nak cope dengan perbelanjaan ni dengan reduction perolehan separuh contohnya. So antara yang saya buat, saya really cut cost. Saya really cut cost daripada contohlah 2 secretary atau 2 assistant, saya ada 1 je assistant. Dan benda-benda lain lah. On the utility bills, macam mana nak kurangkan perbelanjaan kat situ. Dan juga penggunaan kakas pejabat dan sebagainya. Saya sehingga hari ini saya tidak menerima apa-apa, tidak pernah apply apa-apa stimulus package daripada pihak swasta maupun kerajaan. Kita boleh buat sebab saya punya pendirian saya tidak suka berhutang. So mungkin antara yang idea saya yang boleh ikut ialah berhemah dalam berbelanja. Sangat-sangat berhemah. Dan cuba untuk keluar daripada kemelut ni dengan sendiri. Kita boleh buat. Maybe segelintir boleh buat. Itu sharing dari saya. Thank you so much Dr. Siti for sharing, which is knowing her memang I tahu dia very berhemah orangnya, very good. Amazing, how she be able to manage all those cost saving and knowledge. Itu satu, I think itu directly answering question by Puan J Ishak about
about those who business owners does not have any loan. I think Dr. Siti have answered that question, you know. Moratorium does not help. So sekarang ni ada soalan daripada Aisyah. Aisyah dia tak boleh nak tanya soalan, dia tak, audio dia tak, maybe tak working. So let me baca soalan dia. Dia kata, I am contributing fixed monthly investment into bond funds for retirement purposes. Okay, you all boleh jawab soalan ni. Should I continue or choose to terminate for the time being until the economy stabilize? I have a permanent full-time employment. Maknanya sekarang ni dia nak tahu dia punya contribution to the bond fund tu patut dia continue ke tidak. Okay, that's one soalan. And then another soalan is, okay, that is only from Aisyah. I think this is directly related to bond. I think both of you can answer that question. You know, please, Puan Azlin and Dr. Siti, if you can answer that question. Okay, saya jawab dulu. Okay, Puan Aisyah tadi ke? Okay, ya, Puan Aisyah. Dia masih ada pendapatan tetap kan, from employment kan? Yes. Okay. Untuk simpanan dekat bond adalah salah satu pelaburan simpanan yang berisiko rendah. Jadi dalam keadaan sekarang ni dan dia pun Puan Aisyah pun tak ada urgensi untuk menggunakan lagi cash tu. Bagi saya punya personal opinion, for bond is just you can continue saving je. Because memang macam saya cakap sekarang ni is about health crisis. It's not macam world economic crisis. It's health crisis yang people cannot spend, bukan because tak boleh keluar, semua tak boleh spend. So macam kita ambil masa maybe dalam 6 bulan, so when the market boost balik, so the market recover, so for bond it's okay, they just simpan saja kat situ. Okay. Thanks. How about Dr. Siti, what's your opinion on bond saving? Okay, bond saving ni kalau untuk retirement is one of the best. Itu memang paling bagus lah, which is bond saving dia capital preservation, dia tidak ada equity. Pada pelabur-pelabur di luar sana yang good, yang nak into pelaburan or into saving, choose sukuk ataupun bond. To me, stop saving, stop investing semasa COVID-19 or semasa ada epidemic or pandemic macam ni is not true. Whatever peristiwa dunia, if you are able, you still ada income, your income, walaupun some people maybe kena cut income 30%, 40%, tapi you boleh still manage you punya expenses, continue your saving. Sebab saving for retirement, bila kita berumur 6, dia retirement ada dua. Satu, pre-retirement, umur 55 hingga 65. Kadang-kadang orang still bekerja sebab masih kuat, masih berupaya. Next is post-retirement, 65 ke atas, di mana masa tu dah sakit sana sini kan. You need to have sustainability in the savings for that both retirement, pre-retirement and post-retirement. Post-retirement normally people don't work anymore, so they start spending. So continue invest, continue save your money in bond. Because as I mentioned tadi, it's not true to stop saving, to stop investing semasa ada COVID-19 ni or any economic situation. Okay, ada soalan juga pasal market share daripada Cik Salini. What about share market? Can you tell us a bit about share market? What was the question, Salini? Soalan tak dengar. Dia tak, soalan dia what about share market. So maybe Salini can explain a little bit of the question supaya kita faham. Yeah, if it's like bond, you say okay, it's safe to keep the money there, right? But if it's like share market, because it's volatile, so how do we gauge? Like, is it a good time to withdraw or keep the money there or invest more, buy more shares? How do we go about that? Okay. Okay. Talking about equity market, I started this business on financial planning ni more on equity. So untuk answer your question Selini, first ikut your risk appetite. Can you stomach this? Can you start COVID-19? Can you stomach another 4 to 8 months? Just leaving your investment in equity. Boleh tak? Boleh tahan? Boleh tunggu? If you can stomach this, leave it.
And kedua, if you have extra cash, now if you have extra funds, if maybe your from your income tu ada extra dump in. Itu my point of view. Again, it depends on your risk appetite. Adakah seorang yang berisiko tinggi ataupun if your jenis konservatif may not be. If you want to switch from an equity to an income fund or from an equity to bond ke, now macam to me it's a little bit too late. Because market dah go quite deep already. To me now is the best time for you to accumulate more, do dollar cost down. Maybe hari tu you beli if ada kawan-kawan sana yang main shares directly, maybe you beli stock masa tu quite tinggi. If you have access, you can stomach the time, the 4, 8 months or even 12 months, dump in more. Money you accumulate. Ni provided you have access. In investing, never take loan. I don't believe in taking loan untuk invest. Sama ada nak beli share direct or invest in unit trust. You must come from your access. Sebab number rule in investment or buying shares is when you have access. When you have cash, not from loan. So I hope that answer your question. Again, what is your risk appetite and what is your goal? What is your investment goal? If lama lagi, if it's for 3 to 5 years, you boleh tunggu, leave it there. Market akan naik balik because masa H1N1, masa dulu-dulu punya crisis, bird flu and SARS, market naik balik very high. Again, you need an advisor for this. Please talk to your consultant or your financial advisor on this. Yeah, don't so that you have more input on risk on every stocks, what sectors are good, what sectors might not be doing well. You mesti ada seorang penasihat kewangan. I hope that answers your question. Okay, very good answer. Thank you so much. Kita ada lagi 2 soalan kat sini. Let me ask this first daripada Puan Hanizah Noli. Saya kat nampak tadi, so my staff dah bagi I through the WhatsApp. Dia kata pada pandangan doktor, tadi I think Dr. Bochi mention a little bit about digital platform yang terbaik untuk kita pasarkan barangan untuk kita enhance or digitalize ability in the future. Maksudnya pandangan in terms of digital platform. Okey, itu soalan dia. Saya rasa kalau Haniza boleh little bit explain soalan tu because kat sini saya pun agak tak berapa faham, tapi if Haniza can do that, let me baca one more soalan sini daripada Mustafa Mazlan. Dia kata saya ingin bertanya mengenai package rangsangan untuk syarikat yang tidak berhutang. Boleh minta pencerahan untuk prosedur tidak berhutang package rangsangan. I think tadi kita ada jawab soalan kan pasal company yang tidak berhutang. Mungkin Azlin, you want to mention a little bit about this package rangsangan untuk syarikat yang tidak berhutang. Maybe you can elaborate sikit this jawab soalan ni. Package rangsangan untuk syarikat yang tidak berhutang, maksudnya patut terima ataupun tidak? Apa yang dia akan dapat. So ini kan macam yang tadi Datin cakap, ada BSN, ada dana yang kerajaan bagi. So ini yang macam saya cakap tadi tu, kita kena kadang-kadang orang tak tahu info apa yang usahawan dapat. So daripada sini kita dah tahu for usahawan ni memang perlu you masuk persatuan ataupun you connect dengan usahawan. But yang seperti yang saya tahu ada memang seperti last week yang bantuan prihatin tu more kepada individu dan tak nampak usahawan ada yang berbunyi, tak nampak package sokongan tidak banyak membantu usahawan. So ini dah ada persatuan ataupun wakil-wakil persatuan dah berjumpa dengan kementerian, menteri untuk bincang lebih lanjut. Jadi ini pun kita tunggu. Mungkin ada lagi berita-berita baik daripada government untuk membantu usahawan. Apa yang saya boleh advise untuk usahawan, so masa ni kita dah nampak keperluan untuk kita lebih mingle dengan usahawan sesama kita ataupun join persatuan untuk kita dapat info ni. Kalau tak, memang sekarang kita tengah down, kita lost, kita tak tahu nak contact siapa. So masa ni banyak contoh InScan, ada banyak yang bagi live atau Zoom meeting atau Zoom training untuk bagi segala info-info yang usahawan nak tahu.
Okey, mungkin ada yang boleh tambah. Kita ada last soalan daripada Noli tadi, dia tanya pasal social media platform. Okay, saya rasa Noli, let me just answer that question because in terms of social media platform, macam Dr. Siti Zainab mentioned, we need to do a little bit more research, you know, in terms of our product and which platform mana yang paling terbaik and how kita nak kata move our product, whether kita nak do it on e-commerce platform, directly build up individual, you know, through our company, because ada juga kawan-kawan saya dalam masa seminggu mereka telah switch in terms of digitalization, you know, terus masuk jual barang in terms of e-commerce platform, and perhaps there's also other platforms yang now they are quite kata aggressive out there, memberi peluang-peluang kepada PKS untuk join diorang punya online platform. Jadi ini macam all of us kata we need to go out there and do little bit of study and research untuk tengok di manakah package itu datang, you know, especially in terms of platform digitalization, and kat manakah sesuai untuk produk-produk kita, because everyone kat sini ada kata macam-macam jenis produk yang diorang it's a different wide spectrum. Kita cakap pasal SME, right? Ada yang micro, small, medium enterprise and large enterprises. Jadi I think that individually everyone kena look into their company, dekat mana yang bersesuaian. I'm just answering elaborate what Dr. Siti cakap tadi, yang bersesuaian to the produk yang diorang keluarkan. Alright, so I suppose, hopefully Haniza, you can do a little bit of research in terms of kat mana produk yang you keluarkan tu bersesuaian and which platform yang you boleh kata tap on and move on from there. Macam Azlim pun ada mention juga tadi, Iskan telah adakan banyak program-program in terms of different kata platforms, digitalization, you know, and kita let's just go and look into that, because the agencies are quite aggressive out there. Even people like SME Corp, saya rasa pun mereka telah keluar and look into different areas for the SME to move on. Okay, this the last question sini, tapi telah dijawab oleh someone. Dia ada daripada Galaxy Note 10. Dia kata referring to doctor's comment, that's the last question ya, about not taking loan for investment. Dia tanya soalan ni, Dr. Boci, what about loan financing for ASB? Boleh ke tak untuk kita ambil loan? So maybe you can answer that question for ni, last question lah. Okay, to me every loan tu dia ada purpose dia. Okay, dan dia ada baik, dia ada buruk dia. Macam to me loan ASB, loan financing for ASB ni yang bagusnya ia adalah disiplin for saving. Sebab psikologi manusia psikologi manusia bila diberi notice, diberi bill, kita bayar. Kalau saya bagi quotation, okay, Puan Ida Maslin with, apa nama dia, tak nama. Puan Ida with RM300 every month. Tak ada nama for RM300 every month. Kalau start hari ni regular saving plan, ialah with current situation kan, kita ni berialah get people to menyimpan. Emergency plan, even for retirement plan, RM300 sebulan, 30 tahun dapat 2 juta lebih. Itu with return more than 12 to 15% lah contoh. Contohnya gunakan mekanisme unit trust. Yang itu jarang orang nak dengar. Jarang orang nak follow. You see, psychology human being is macam loan, ASB loan, bagusnya ialah dia for saving. Kita bayar loan tu sebenarnya kita dah beli berapa package, RM100,000, RM200,000. Saya tak buat perkhidmatan ni dan saya pun tidak mengambilnya. However, saya menyokong dari segi daripada kita langsung tidak ada force diri sendiri untuk menyimpan. ASB loan ni kalau dah ambil, teruskan, habiskan.
Sebab macam I mention, kadang-kadang kita perlu satu disiplin program simpanan untuk kita ada satu amount pada jangka-jangka masa tertentu, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya. I hope that menjawab soalan. I think that soalan pun indirectly menjawab soalan kepada Bobby. Bobby punya soalan, is it advisable to restructure loan at the moment, taking the low interest rate opportunity? Saya rasa bukan low interest rate, kalau correct me if I'm wrong, interest stay the same, right, Dr. Bochi, Azli? Interest tak bertukar kan? Ke diorang low interest rate? In terms of the moratorium ni. Saya pun agak itu soalan dia tanya restructure loan. Dia kata, is it advisable to restructure the loan now, taking the low interest rate opportunity? Oh, mungkin some people, okay, ni kalau yang concern about credit card ke kan, credit card interest kan agak tinggi, 18% and above. So dia nak restructure, so dia ambil, dia convert into personal cash loan, which is loan interest which is lower than 10%. Boleh juga buat, why not? Ya, but again itu akan memanjangkan lagi lama kadang-kadang jangka masa kita bayar loan tu pula. Whatever you do, you kena buat pengiraan A and B. If I do this, apa benefit saya dapat? And then kedua, ada kerugian tak di mana-mana? And then kalau ada benefit tu, actually benefit tu untuk apa? But I still agree kalau nak restructure dari segi credit card, tapi bila dah buat restructure credit card jangan guna lagi. Kita restructure credit card dah zero, lepas tu kita guna balik. Itu pun tak bagus. A lot of people macam cakap lah, psikologi kita ni kena betul fokus kita. What is your goals? What is your financial goals? And what is your investment risk appetite? Okay, I hope itu menjawab soalan. Thank you so much. Boleh saya tambah tak? Boleh. Ada siapa nak jawab soalan? Siapa ni? Introduce yourself. Saya semua. Okay, Elina. Saya Elina dari ACE. Bahagian investment jugalah. So tadi soalan yang ditanya tu pasal interest rate on loan. Sebab few weeks ago memang overnight OPR telah diturunkan kepada 3% ke 2.5. So effective rate pada loan akan jadi rendah. So orang boleh benefit by restructuring or refinancing. Restructuring not just by memanjangkan loan. It's also by if you pay lump sum then you bayar interest portion rendah. So it's depend because setiap loan ada calculation dan formula yang berbeza. Orang yang terbaik untuk menjawab setiap loan yang anda ada tu adalah banker lah, sebab every time you kata okay, contoh you ada extra cash, you nak bayar cepat, you boleh bagi tahu your banker and dia akan recalculate how much interest payment that you are saving. Because I did this recently from a house loan and managed to save few 100,000. So that is the difference because you are taking opportunity of lower interest rate. Satu, dan yang ditanya daripada soalan tadi, dan another one yang general yang saya nampak daripada perbincangan hari ini, banyak concern kan pada SME yang nak tahu tentang where to go next with the whole Prihatin package and everything. So one thing is currently the Prihatin package is focusing more on the rakyat generally. Sebab on normal economy, diorang akan focus more on businesses kan, which maybe later on will datang lah. Tapi as a business person, as an entrepreneur, kita usually akan grab opportunities yang dah ada. So since the budget is allocating more towards the rakyat, the business what we can do as a business person or as an entrepreneur, we can also focus our business kepada benda-benda yang diberi penekanan sekarang. Contoh makanan ke, digital e-commerce ke, delivery or medical ke. So if contoh sekarang I tengok orang yang biasanya buat jahit baju, sekarang dia buat jahit baju hazmat or mask or something like that yang support kepada budget sekarang. Yeah, the PPE products lah. Yeah. Yes, betul. Yeah. So pengfokusan bisnes anda maybe berubah dan tapi anda still boleh guna whatever investment yang anda dah letak pada bisnes anda. Contoh kalau mesin jahit tu boleh jahit Melayu nanti ada lah. So sama juga dengan macam orang yang some of you I think ada daripada background kewangan.
ada banyak branch in personal finance yang boleh fokus sekarang. So kena explore lah. Like I think Dr. Apina mention pasal buat a little bit of study, and ada banyak sangat opportunity sekarang yang boleh diambil. So kalau your main focus was different, tapi you can still zoom in different sector of your industry but still related to what you are doing. Okay, very good sharing. Thank you so much, Elina. I appreciate all your sharings. Very good. I think you summarize it quite well. Because I suppose as an entrepreneur, memang kita always looking all the chaos that happening. There's always an opportunity in everything lah that happen in our life. It's matter of where, how can we grab, when, how fast. Alright, so I would urge everyone, to go and be more positive, focus and look into the areas that you can tap based on the skills that you have. Especially because kita usahawan ni, kita pun kena tengok jugalah the level of skills that we have, because then that way we can actually apply and get the the returns faster kalau kita look into the areas yang kita boleh execute faster based on the skill. Okay, terima kasih. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada semua kerana berada pada this platform webinar. Again, this is not also something that usually done by me, of course as a person, as a company, but we took this opportunity to connect with all of you. Let's see whether kalau we can do another discussion, perhaps with a different set of panels and different topics. If you have any questions that you think you want us to discuss, have a discussion, please send to our website and Facebook at Adla Group, so our staff will pick up those questions, inquiries, and we will try to facilitate, this discussion. And again, I wish everyone all the best. Most important, stay safe. We are in this together, everyone, mentally kita kena strong, very focus in make sure that we jaga kesihatan, especially at the moment health is most important. Our mental well-being also very important, so that will be translating into the whole system. So hopefully kita akan jumpa again, lain hari with a different platform, insyaAllah. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Waalaikumsalam. Dah keluar, so I leaving it. Macam mana?